Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi hari ini kita akan tengok bagaimana caranya untuk kita menyelesaikan ordinary differential equation, okey, dengan menggunakan Maple software. Okey, Maple software. So, saya tunjukkan satu contoh. Okey, ini adalah satu coding bagi Maple software. Okey, kita menggunakan Range-Coutafiable method. Okay, boleh tengok. So just klik saja dan dia terus keluar coding ni. Okay, so paper ni coding ni dia sedang menyelesaikan satu permasalahan daripada paper. Kalau kita tengok okay, paper daripada Muhammad et al. Okay, nak cari paper tu senang, just type drkarut.santiaka.org. Okay, and then pergi dekat publication, journal publish. Okay, then you just click ni. This is the paper lah, Science Simulation lah. Okay, just click di siapa dan dia akan terus pergi ke link tersebut. Okay, paper tersebut adalah stagnation point flow over a stratum sheet with Newtonian heating. Alright, so kita nak selesaikan okay, ODE ni, Ordinary Differential Equation, equation 7 dan 8, okay, dengan boundary condition dia iaitu 9 dan 10. Okay, 4 equation ni lah kita nak selesaikan. Jadi, apa yang kita buat adalah sebenarnya kita just key in this 4 equations dalam kita punya coding tersebut. Okay, jadi awak boleh bandingkan. Okay, kalau kita bandingkan, okay, kita ada yang pertama adalah F triple prime. Okay, F triple prime kita boleh code dekat sini. Okay, yang merah-merah ni adalah coding dia. Okay, ataupun command dia. So equation 1 kita text sebagai equation 1, okay. F triple prime maksudnya differentiate F prime, F eta, okay, variable is eta 3 kali. Okay, ni 3 kali. So maksudnya differentiate 3 kali. Okay, plus F double prime. So plus, so ni F, okay, ni F double prime. Macam mana kita tahu dia double? Dia 2 kali. Theta 2 kali. Eta 2 kali. And then plus 1, okay, plus 1 minus F prime, okay, F prime. So F and then prime sekali, okay, square, so ada square equals to 0. Okay, so itu cara kita key in dia. Okay, so yang hitam ni bila kita key in, kita boleh check balik sama ada kita punya key in tu betul ataupun tak dengan kita tekan button ni sekali. So dia akan keluar tulisan biru ni. Okay, dia akan keluar tulisan biru ni. Okay, kita juga akan key in equation kedua, okay, 1 over PR theta double prime, okay, plus F theta prime, macam ini. Okay, lepas tu kita masukkan boundary condition. So boundary condition, dekat sini kita letak BC1. Okay, boundary condition pertama F0 sama dengan 0, maksudnya yang ni. Okay, and then F prime 0 sama dengan epsilon. Okay, dekat sini dia guna perkataan D F0. So ni D dekat sini bermaksud derivative juga. Okay, derivative F0 sama dengan EE ni epsilon. Okay, saya simbolkan sebagai epsilon. Actually kita boleh letak apa-apa, AA ke GA ke, no problem, kita boleh declare. Okay, and then DF BLT ni sebenarnya yang ni. Okay, kita kumpulkan F setempat. Okay, so D merujuk kepada derivative F. Okay, and then eta ni, eta dekat sini, eta tends to infinity. So kita sebut dia sebagai BLT. Okay, BLT. So sama dengan 1. Okay, so untuk theta pula, so theta kita ada theta BLT. Okay, theta eta kat sini sama dengan 0, iaitu theta BLT sama dengan 0. So BLT ni ingatlah dia merujuk kepada infinity. Okay, and then kita ada ni, ni tak nampak. Okay, theta prime 0 sama dengan negatif gamma 1 tambah theta 0. Ni lah kita key in kat sini. Sorry, sini. Negatif gamma. So gamma saya declare sebagai GA. Okay, alright. So since kita dah ada beberapa variable kat sini, beberapa parameter. Okay, kita ada parental, kita ada gamma. Okay, kita ada gamma, kita ada epsilon. Jadi kita kena letak nilai tersebut. Okay, so dalam case ni kita nak samakan dia. Okay, kita cuba compare dengan table 2 ni. Kita cuba compare dengan table 2.
Table 2 dia menggunakan gamma sama dengan 1, perantai sama dengan 5. Jadi saya set gamma sama dengan 1, perantai sama dengan 5. Okay, so not to forget juga kita kena letak value BLT. Okay, BLT ni tak boleh kosong. So maksudnya BLT ni nilai yang dia tends to infinity ni, dekat mana pengakhiran dia. Okay, kita mula dengan 7. Kita try dengan 7. Okay, kalau kita tak dapat result, kita akan cuba pendekkan dia kepada 5. Kalau tak dapat juga, maybe kita mungkin kena panjangkan dia kepada 12. So kita boleh main dengan dia. Okay, kita boleh main dengan value dia. Alright. Okay, so epsilon. Okay, kalau kita tengok dekat sini, dia mencari table ni adalah table bagi variety epsilon. Okay, so epsilon saya declare dekat sini 2, 3, 4, 5, 10 ni value dia. Okay, maksudnya kita kira epsilon 2, epsilon 3, epsilon 4, epsilon 5 dan seterusnya. Okay, so dekat mana kita letak? Dekat sini, epsilon EE ni. Okay, EE sama dengan L. Maksudnya EE merujuk kepada L ni. Okay, so katakan awak nak cari result bagi table 3, iaitu table 3 dia merujuk kepada perantai. So kita tukar EE ni dengan PR lah. Just type sajalah PR. Okay, dan kita letak yang PR ni tukar EE lah. Okay, PR ni tukar EE berapa? 1. Okay, 1 lah, sebagai contoh. Okay, alright. Okay, kita balik semula. Alright, so now bila kita dah siap key in, okay, ini adalah dia punya prosedur, okay, ataupun dia punya command untuk kita solve menggunakan RKF, okay, Rajkutha Fiber Method. Okay, inilah command dia lah. So biasanya kita copy dan paste saja. Alright, so kalau kita tengok ada arahan dekat sini, print Y. Okay, print Y. So print Y maksudnya dapatkan result bagi Y. Y ni apa? Y ni actually adalah theta 0, wall temperature. Okay, and then print YP. YP ni bermaksud ni negative theta prime. Okay, macam tu. And then kita ada juga X. X dia merujuk kepada F0. F0 yang ni. Okay, ni tadi theta theta prime, ni theta tadi, theta 0. Okay, dan kita juga ada X1. So X1 dia merujuk kepada velocity F prime 0. Dan juga kita ada X2. So X2 dia adalah skin friction F double prime. Okay, F double prime. Alright. Okay, so kita akan run. Okay, bila kita run, dia akan keluar result ni. Yang biru ni adalah result dia. Dan juga dia akan plot table. Okay, dia akan plot table untuk kita. Okay, so kita cuba run. Macam mana nak run? Ni, yang button 3 ni. Okay, execute the entire worksheet. Okay, yang satu ni execute yang satu baris saja. Okay, yang ni entire. So kita tekan, dia akan run. Okay, dia akan run. Okay, so dia akan keluar result. So first of all, kita kena check dulu sama ada result kita tepat ataupun tidak. Macam mana kita nak check result kita tepat ataupun tak? Kita kena tengok figure yang ni. Okay, figure theta ni. Yang ni kita panggil sebagai temperature profile. Okay, dan juga table ni, DF ni. So DF ni kita sebut sebagai velocity profile. So kita kena tengok kedua-dua profile ni. Kita kena pastikan setiap kita punya curve yang terhasil ni, okay, dalam ni tadi kita menguji 5, okay, 5 value. Jadi dia akan menghasilkan 5 curve. Okay, 5 curve. So result tu diterima bila curve tersebut dia turun landai macam ni dan dia mati pada 0. Kita menerima result tersebut sebagai tepat. Okay, dan juga yang ni pun sama. Kita kena tengok kedua-duanya. Kalau salah satu tak mati tepat macam ni, so kita tak boleh terima. Okay, sebagai contoh, katakan kita pendekkan dia punya BLT pada 1. So bila kita run, sama ada dia tak dapat result ataupun dia produce result yang macam ni. Okay, kalau kita tengok ni 1, dia mati dekat 1. Kalau kita tengok graf yang ni saja yang boleh diterima. Result ni saja yang boleh diterima. Okay, 0 point berapa ni? 0 point
result ini 0.2509 ni saja yang boleh diterima. Okay, which is result untuk 10 ni je yang boleh diterima. Result untuk yang ni 0.7 ni tak boleh diterima sebab dia tidak landai. Okay, result yang ni pun tak boleh diterima. Okay, ini baru pada temperature. Kita boleh tengok pada velocity. Velocity pun sama. Result yang ni pun tak boleh diterima. Yang ni pun tak boleh diterima. Semua tak boleh diterima kalau tengok. Okay, so maksudnya result yang dihasilkan dekat sini tidak tepat. Okay, tidak tepat. Jadi kita kena tukar BLT dia. Sama ada kita panjangkan dia. Okay, kalau terlalu panjang, sometimes kita tak dapat result. Okay, ni ada yang tak dapat result. Okay, sebab dia terlalu panjang. So kita ambil macam tadi lah, kita boleh ambil 7. Okay, bila kita ambil 7, kalau kita tengok temperature dia turun, dia landai, dan dekat sini ada banyak reserve lebih. Maksudnya dia dah landai, dah stabil betul-betul. Okay, sama juga dengan velocity. So dia dah betul-betul stabil. Jadi maksudnya result yang terhasil dekat sini adalah tepat. Okay, jadi kita boleh compare dengan kita punya table. So kita compare tadi dengan table 2. Okay, so kita tengok bila epsilon sama dengan 2, epsilon sama dengan 2, result ni lah 0.7442. Okay, ni untuk theta, untuk YP iaitu theta prime ni lah 1.7442. Okay, kalau kita nak tengok result untuk 10 yang last sekali iaitu 0.2505. So ni result dia lah. Macam tu. Okay, so kalau kita nak kira result untuk 100, so kita tekan 100 lah. Okay, 100. Kita boleh run. Okay, dia menghasilkan 0.068. Okay, but dekat sini ada error. Error untuk plot. Kenapa jadi error untuk plot ni? Okay, kenapa terjadi macam tu? Sebab kalau kita perhatikan dekat coding dia ni, dia tulis plot Y 1 hingga 5. Maksudnya kena ada 5 nilai. Dekat sini kita just letak 1 nilai sahaja. Maksudnya tak boleh, dia tak boleh plot. Jadi kalau kita nak plot juga, kita tukar nilai dia, tak 1. Okay, just 1 nilai kan. Okay, dan kita boleh run. Okay, so kita dapat nilai untuk ni lah, untuk temperature ni. Yang bawah ni masih ada error sebab kita just letak, kita just ubah dekat sini saja. Yang ni kita tak ubah ni. Jadi kalau nak dapatkan semua, kena ubah semualah. Okay, kalau kita tengok untuk temperature, dia macam ni. Okay, maybe nampak terlalu kecil. Kita boleh pendekkan lagi BLT dia. Let's say kita pendekkan jadi 1. Okay, dan kita run. Okay, kalau kita tengok, dia masih lagi asymptote lah. Maksudnya result yang terhasil masih tepat. Okay, so berapa result dia? Boleh tengok sini lah, 0.06808. So dekat sini dah ambil 4 decimal places, 0.0681. Okay, so that is how, macam mana cara untuk kita menggunakan Maple untuk kita kira. So ni kita menggunakan approach daripada Runge-Kutta fiber. Okay, so let's say kalau kata kita nak kira value bagi table 3 pula. Okay, macam saya cakap tadi lah, kita just ubah saja PR dekat sini. Okay, PR. So berapa PR kita nak pakai? Let's say 2, 4, 5, 7, 10 katakan. Okay, and then dekat sini kita ada PR tadi kan, tak boleh 2 overlap. Okay, jadi kita kena letak epsilon. Epsilon dia pakai 1. Okay, alright, so gamma 1. Okay, dah betul. And then check balik kita punya coding. Ni tadi kita dah ubah 1, kita ubah 5 lah sebab kita ada 5 value. Okay, jadi kita run. Okay, tengok apa yang berlaku. Okay, so ini adalah velocity profile dengan temperature profile yang terhasil. Okay, kalau kita tengok tadi kita pakai BLT 1. Okay, jadi kita nampak semuanya tak asymptote lah. Maksudnya result yang dihasilkan ni tak tepat. Okay, jadi kita kena panjangkan lagi BLT ni. Okay, kena panjangkan. Jadi kita try.
okay, value lain, katakan kita try 5. Okay. So kalau nombor tu terlalu besar, kita bimbang dia tak keluar result. Okay, jadi kita akan ambil in the middle lah. Okay, yang mana yang bersesuaian. Okay, kalau kita tengok ini cantik. Okay, kalau kita tengok untuk temperature profile ni cantik. Okay, right. And then untuk velocity, kalau kita tengok dia ada kepincangan dekat sini. Okay, ada sebab kenapa dia jadi macam ni. Okay, dia jadi macam ni sebab dia punya skin friction dia 0. Okay, skin friction dia 0. Ni 0. Okay, kuasa negatif 19, maksudnya 0 lah. 10 kuasa negatif 19. Okay, dia jadi macam ni. But it's okay. Okay, kalau kita tengok pada temperature profile, cantik. Alright, so kita boleh pakai result ni. So kita tengok. Okay tak result tu. Okay, so the result will be berapa tadi kita ada? 2, 4, 5, 7, 10. Okay, result untuk 2 adalah 7.7894. Okay, yang ni kita dapat 1.6785. Okay, this one 1.2753. This one. And then 0.900. Okay, cantik juga. And then last sekali 0.6565. Okay, samalah. Everything sama, tepat. Okay, begitu juga dengan dia punya theta prime. So theta prime 8.7894. Ni pun kita dapat lah. Okay, so itu caranya macam mana kita menggunakan Maple. Okay, menggunakan Maple. Okay, so ada itu untuk kita execute. Alright, so maybe masa kita menaip, kita nak type simbol-simbol ni. Simbol-simbol ni boleh didapati di tepi ni. Okay, boleh didapati di tepi sini. Okay, kita ada simbol-simbol tersebut dekat sini, kat Greek ni. Okay, ada simbol-simbol bagi eta. And then kalau kata kita nak buat pecahan, kita ada tempat untuk pecahan. Okay, dekat sini kita boleh pakai pecahan ni. Okay, kat sini ada pecahan. Kalau kita nak buat kuasa pun ada, boleh tengok kuasa. Okay, actually kita boleh dapat dari tepi di sini sahaja. Alright, so selamat mencuba. Okay, selamat mencuba bagi Rajputha Fiber Method. So dia tak susah. Okay, kita just run saja. Dia punya engine dia memang dah plug in. Jadi kita tak perlu key in algorithm dia. Okay, kita just perlu key in kita punya equation sahaja. Jadi dia sangat mudah. Alright, so semoga bermanfaat. Assalamualaikum dan selamat tengah hari.